KPM. Wah, cantik betul lah hasil kerja ni. Apa dia tulis ni? Pesisir pantai. Oh, memang menarik betul lah. Kreatif betul siapa yang buat ni. Ada macam mana dia buat 4 hasil seni. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Azhar. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah Azhar sihat. Alhamdulillah. Cikgu, saya tengah teruja ni cikgu. Saya tengok ada 4 hasil seni yang sangat luar biasa ni. Tapi macam saya rasa macam ada maksud tertentu lah. Ini sebenarnya hasil kerja murid saya ni Azhar. Oh ya ke? Saya Ya, ingatkan Azhar. cikgu yang buat. Tak, mereka yang hasilkan ni Azhar. Dan sebenarnya Azhar, Ya cikgu? di sebalik daripada hasil kerja murid ni ada perkara yang kita akan belajar lepas ni Azhar. Oh, jadi maksudnya ada kaitan lah. Sangat ada kaitan Azhar. Okey, jadi cikgu boleh tak cikgu? Saya pun nak belajar sama-sama cikgu. Kaitan, kita nak tahu pasal apa yang cikgu nak sampaikan. Boleh ke cikgu? Boleh Azhar, kita belajar lepas ni? Okey. Cantik cikgu. Ui, memang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk menengah rendah hari ini kita nak teruskan penerokaan dan pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 2. Tapi apa topik yang kita nak bincangkan? Itu yang kita nak tahu daripada guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Muhammad Wafi Osman daripada Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Azhar. Wah, cikgu nampak ceria, nampak bertenaga, nampak luar biasa auranya hari ini cikgu. Biasa je Azhar. Saya pun rasa macam teruja hari ini cikgu, nak tahu dan nak belajar berkenaan dengan mata pelajaran sejarah. Tapi cikgu, kalau berdua mesti ada yang ketiga. Cuma yang ketiga hari ini yang bersama kita adalah jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu dia yang akan memahamkan dan juga memberi penerangan kepada murid-murid berkeperluan khas untuk mata pelajaran sejarah ini. Baik, cikgu, hari ini kita nak belajar dan nak tahu berkenaan dengan, kalau kita tengok di awal tadi kita ada buat sedikit satu lakonan ataupun sketsa. Apa kaitan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini cikgu? Okey, baik Azhar. Sebenarnya berdasarkan kepada kita punya hasil kerja murid tadi, sebenarnya kita nak belajar tentang Sarawak dan Sabah di alam Melayu. Baik. Tetapi sebenarnya kita nak fokus kepada Sarawak sahaja hari ini Azhar. Sarawak sahaja. Itu dia, kamek kita lah. Kamek kita lah tu. Kamek kita untuk rakan-rakan daripada negeri Sarawak. Kita nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan sejarah negeri Sarawak. Tapi cikgu, katanya ada rakan-rakan saya ataupun murid-murid cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Betul Azhar. Tapi bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi boleh tak cikgu kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu? Boleh Azhar. Okey, silakan cikgu. Yang pertama saya ada bawakan murid-murid saya daripada Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah Kuantan. Yang pertama kita ada di sebelah kanan atas iaitu saudari Alia Zahra. Okey, Alia. Boleh lambai ikut sikit. Okey, Alia. Itu dia. Macam marah aja Alia, bukan tak marah Oh, tak. Okey. Okey, di bawah Alia kita ada seorang lagi murid saya, puteri, iaitu saudari Hidayu Humaira. Ambai sikit. Hai Hidayu. Itu dia. Dan murid saya yang ketiga saya bawakan daripada Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah iaitu Fakrul Mukminin. Kita panggil Mukmin. Mukmin. Hai, Assalamualaikum Mukmin. Dan murid saya yang keempat ialah Arik Danish. Okey. Arik Danish. Baik, kita ada 4 orang cikgu murid yang akan bersama kita. Okey, rakan-rakan semua, adakah anda semua dah bersedia untuk kita mulakan kelas kita? Kalau dah bersedia, cuba angkat 2 jari macam ni. Okey, semua dah bersedia cikgu. Semua dah bersemangat dan bertenaga untuk nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan tadi cikgu sebut pasal Sarawak. Jadi kita nak mulakan cikgu, silakan. Okey, terima kasih Azhar. Sama-sama cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersiaran sekali lagi dan hari ini kita nak fokus kepada mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 2 berkaitan dengan Sarawak dan
Sabah lah. Cumanya fokus kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Sarawak sahaja. Okey, jadi ini adalah peta bagi Sarawak dan Sabah. Seperti mana yang kita tahu, Sarawak ni dia dikenali dengan gelaran Bumi Kenyalang. Bumi Kenyalang. Dan untuk pengetahuan semua, Sarawak ni adalah sebuah negeri yang sangat luas, hampir menyemai dengan kawasan Semenanjung. Dan kalau kita perhatikan pada peta di sini, kita tengok ini adalah gabungan bagi Sarawak, Sabah dan juga Kalimantan. Ini kita panggil Kepulauan Borneo lah, Azhar. Kepulauan Borneo. Ya, cikgu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan lah. Pengenalan. Baik, Sarawak dan Sabah ni sebenarnya dia adalah sebahagian daripada alam Melayu lah, sebahagian daripada alam Melayu, dan di mana kedudukan Sarawak dia terletak di barat daya Pulau Borneo, barat daya Pulau Borneo, dan Sabah pula dia terletak di utara Pulau Borneo. Dan kedudukan mereka ni sebenarnya telah terdedah kepada perkembangan kerajaan alam Melayu lah. Mereka ni maksudnya ada terima perkembangan alam Melayu. Dan ini membawa kepada aspek perdagangan dan juga keagamaan. Di kedua-dua lokasi kerajaan ini, di Sarawak dan Sabah ni, muncul juga kerajaan Sarawak dan Sabah ni, maksudnya dia ada kerajaan yang muncul seiring dengan kemunculan kerajaan alam Melayu yang lain, seperti kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan yang lain-lain lah, Azhar. Ya, cikgu. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada hubungan Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu. Jadi kita dah tengok tadi secara pengenalan. Baik, yang ini kita akan lihat pula hubungan. Okey, hubungan Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu. Jadi dekat sini saya datangkan 4 faktor yang utama yang murid perlu fahamlah. Yang pertama sekali, kita ada kegiatan perdagangan, jaringan kegiatan perdagangan. Yang keduanya ada kemunculan pusat perdagangan ataupun pelabuhan, perdagangan pelabuhan. Yang ketiganya adalah perluasan pengaruh yang akan meliputi hubungan langsung dengan kerajaan-kerajaan alam Melayu yang lain. Dan yang terakhir sekali ialah penyebaran pengaruh agama. Kita lihat pengaruh agama lah. Okey, jadi saya dah pecahkan kepada 4, iaitu kegiatan perdagangan, perdagangan dan pelabuhan, perluasan pengaruh dan juga pengaruh agama, Azhar. Ya, cikgu. Okey. Okey, kita pergi kepada yang pertama sekali lah, Azhar, dan juga cikgu, yang murid-murid yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah. Baik. Okey. Dalam kegiatan perdagangan, kita lihat sebelum Masihi, penduduk pesisir pantai Sarawak dan Sabah ni, mereka ni ada hubungan lah, maksudnya dengan kerajaan luar dan juga kerajaan alam Melayu. Jadi ini dapat dibuktikan dengan penemuan pusat pembuatan tembika di Gua Niah dan di Bukit Tengkorak, Sabah. Dan pada abad ketiga pula wujud sebuah pelabuhan yang kita panggil Cupor, iaitu pelabuhan utara Sabah. Dan pelabuhan ini kita gunakan, ataupun pelabuhan ini adalah tempat untuk mengeksport besi ke Funan dan juga ke Champa. Di situlah. Okey, kemudiannya kita pergi kepada nampak gayanya Hidayu ada nak tanya ke? Baik, silakan Hidayu. Cikgu, saya nak tanya, ada bukti lain ke tentang hubungan perdagangan ini? Sebab saya baca tentang pelabuhan Sarawak, tentang sumber arkeologi dan sumber luar. Okey, pertanyaan daripada Hidayu, sama ada wujud bukti lain ataupun tidak. Jadi sebelum saya menjawab, saya bukalah dulu. Boleh tak, Azhar, buka pada murid saya untuk mereka respon jawapan. Silakan. Baik. Kalau ada. Ada ataupun tidak. Okey, silakan Arik Danish. Yang kat tangan, cikgu. Angkat tangan. Silakan. Cikgu, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Hidayu. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Hidayu, cikgu. Ya, silakan. Antara kedua-dua sumber tersebut, iaitu sumber arkeologi dan sumber luar, kedua-duanya menjurus kepada bukti penemuan, bukti kewujudan pelabuhan Sarawak. Selain itu juga terdapat beberapa pengkaji seperti Tom Harrison, F.E. Trailer dan W.B. Vick yang membuat cari gali di Santubong. Macam mana, cikgu, jawapan? Ada habis ke? Belum lagi? Belum lagi. Okey, silakan. Selain itu juga mereka menemukan kawasan dagangan, kawasan peleburan biji besi dan
barang agama. Okey, terima kasih Arik. Macam mana cikgu jawapan ni, betul cikgu? lah, itu adalah dua sumber yang yang menyokong kepada kewujudan kegiatan perdagangan lah, iaitu pelabuhan tadi tu. Okey, baik cikgu. Kita teruskan Baik. Okey, kita teruskan. Yang keduanya ialah berkaitan dengan hubungan Sarawak dan Sabah. Tetapi ini kita akan lihat kepada kemunculan pusat perdagangan dan pelabuhan. Okey, jadi pada abad ke-7 di Santubong pada abad ke-7 di Santubong, iaitu wujud sebuah kerajaan awal Santubong, di mana di Santubong ni dia ada pelabuhan jugalah. Pelabuhan iaitu pelabuhan lembah, terletak di lembah Sungai Sarawak. Dan di situ kita lihat ada penemuan barang tembika zaman dinasti Tang dan juga zaman dinasti Sang. Okey, ini menunjukkan bahawa wujudnya hubungan di antara kerajaan Cina dengan kerajaan kuno Sarawak. Dan hasil daripada barang-barang yang dibawa di pelabuhan itu, kita ada kapur barus, kayu laka, lilin, lebah madu dan juga kulit penyu. Dan pada abad ke-13 pula wujud industri peleburan biji besi di Santubong. Dan juga ini menunjukkan kemunculan pusat perdagangan yang lain yang membawa kepada kemunculan pusat perdagangan yang lain seperti Gedong, Bukit Sadong dan juga Kalka. Dan ini telah menunjukkan bahawa wujudnya hubungan kerajaan antara Siam dan juga Cina lah. Baik. Ya cikgu. Okey. Baik cikgu. Ada angkat tangan lagi nampaknya. Ada soalan. Silakan. Okey, Silakan. Cikgu, Ya. izinkan saya berkongsi tentang kemunculan pusat perdagangan ini. Silakan. Yang saya tahu, Lucas Chin ialah seorang pengkaji. Dia telah melakukan kerja cari gali ni di Gedong Bukit Sadong Kalka. Menariknya, mereka telah menemukan pelbagai barang dagangan dari luar Sarawak. Manakala tapak cupur dibuktikan melalui sumber Cina yang membuktikan bahawa adanya pelabuhan di utara Sabah. Okey, terima kasih Mukmin. Itulah tadi bukti yang telah diberikan oleh Mukmin, tapak cupur, iaitu kawasan pelabuhan lah. Okey, baik. Boleh kita teruskan, Azhar? Silakan cikgu, boleh. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada peluasan pengaruh kerajaan. Okey, peluasan pengaruh kerajaan Melayu. Jadi yang pertama sekali kita lihat di sini kemajuan perdagangan menjadi tarikan untuk kerajaan luar ni, mereka luaskan pengaruh di Sarawak lah. Dan kita lihat di sini kawasan pesisir pantai barat, di mana kawasan ini adalah zon tamadun Melayu. Mereka ni terima pengaruh daripada kerajaan luar. Dan contoh yang kita boleh bawakan di sini adalah Sriwijaya lah. Sriwijaya ni dia sebuah kerajaan yang mana mereka telah melebarluaskan kawasan perdagangan di Laut Cina Selatan. Seterusnya kita pergi kepada kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan ni dia juga meluaskan pengaruh di Sarawak dan Sabah. Bukti yang kita boleh bawakan di sini ialah jumpaan gendang gangsa Mojo yang dijumpai di Pulau Bangi, Sabah. Selepas kemerosotan kerajaan Majapahit, meningkat naik pula Kesultanan Melayu Brunei. Jadi Kesultanan Melayu Brunei ni dia telah menjalinkan hubungan dengan persahabatan dengan kerajaan Sambas pada abad ke-14, dan hubungan itu telah menyebabkan kerajaan Sambas menyerahkan wilayah kepada kerajaan Brunei, dan kerajaan Brunei boleh meluaskan kuasanya ke utara Borneo lah. Seterusnya ialah baik cikgu. Tadi saya perasan cikgu, dekat slide cikgu ada tulis bukti gendang gangsa jenis Moko, tapi cikgu sebut Mojo. Adakah Mojo ataupun Moko? Moko. Okey. Jadi yang betulnya adalah Moko. Moko, Azhar. Okey, yang seterusnya ialah sama-sama Azhar. Yang seterusnya ialah Kesultanan Sulu, yang mendapat pengaruh daripada, sama juga dia meluaskan pengaruh ke pantai timur Laut Borneo. Baik. Okey Azhar, ini gambar lah, gambar gendang gangsa tadi tu. Gendang gangsa jenis Moko tadi. Nama lain dia timbang dayang. Timbang dayang. Okey, dan yang terakhir sekali dalam hubungan Sarawak dan Sabah ni yang melibatkan pengaruh agama. Jadi kita ada tiga lah, iaitu pengaruh Hindu, Buddha dan juga Islam. Okey, untuk bagi kerajaan Sriwijaya, buktinya ialah kita boleh lihat di sini objek-objek agama Buddha di Santubong. Maksudnya berlaku penyebaran agama Buddha lah. Dan juga penemuan patung Ganesh di Limbang. Dan bagi penyebaran agama Islam pula, kita lihat di mana Kesultanan Melayu Brunei dia berjaya menyebarkan agama Islam di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesannya Azhar, kesannya ialah disebabkan oleh penyebaran tersebut, kaum Melayu dan kaum Melanau berjaya menerima agama Islam lah. Dan yang terakhir sekali ialah Kesultanan Sulu. Jadi Kesultanan Sulu pun sama juga menyebarkan agama Islam di pantai timur Sabah. Okey, boleh ke saya nak minta pelajar ke kita
Dah. Boleh, cikgu. Boleh. Okey, jadi kita minta pelajar untuk untuk menyatakan lokasi okey, dengan segeralah. Okey, boleh siapa nak cuba untuk tentukan lokasi hubungan kerajaan Melayu dengan Sarawak? Okey. Okey, angkat tangan silakan. Silakan siapa? Okey, Hidayu. Okey, kita Nampak. minta Hidayu tentukan 4 kawasan terus. Okey, silakan Hidayu. Silakan Hidayu. Kerajaan Sulu pada nombor pertama. Kerajaan Funan nombor kedua. Kerajaan Sriwijaya nombor 3 dan Kerajaan Sambas. Kerajaan Sambas yang keempat. Okey, kita tengok adakah Sambas betul jawapan mereka. Okey, tepat sekali. Okey, Kerajaan Sulu, Kerajaan Funan, Kerajaan Angkor dan Kerajaan Sambas. Okey. Yang Okey, kedua, cikgu, ya. Hidayu jawab tadi cikgu, ada markah tak cikgu untuk Hidayu? Boleh kita bagi. Boleh? Boleh. Okey. Berapa markah cikgu? Kita bagi satu je lah. Satu Satu, je. satu. Baru Hidayu seronok nak dapat 2. Okey, saya akan bagi. Kita teruskan dulu sampai Okey. cikgu. Yang kedua, silakan siapa nak cuba sila angkat tangan dan buka mic. Okey, silakan. Silakan Mukmin. Kerajaan Sriwijaya terletak pada nombor 5, Kerajaan Melayu Brunei terletak pada nombor 6, Kerajaan Majapahit nombor 7, manakala Kerajaan Santubong terletak pada nombor 8. Okey, kita tengok adakah betul kerajaan-kerajaan yang diberikan disebutkan. Okey, Sriwijaya, Kerajaan Melayu Brunei, Majapahit nombor 7 dan terakhir sekali Kerajaan Santubong. Okey. Jadi betul ke cikgu? Betul ke mereka dua-dua telah memberikan jawapan yang betul. Jawapan betul. Jadi ada markah ke cikgu? Boleh kita bagi satu bintang juga. Satu juga bintang ataupun senyuman daripada cikgu untuk Mukmin. Baik cikgu, kita teruskan cikgu sampai cikgu. Terus Okey, saya ada buat satu roda ni Azhar. Ya. Roda ni kita panggil roda siapa bertuah lah. Baik. Ini satu aktiviti yang saya ciptakan untuk murid saya lah. Supaya mereka ada kata tak mengantuk dan boleh Cikgu, kenapa nama saya tadi cikgu? Saya pun murid cikgu juga. Azhar kita kira lepas ni lah. Okey, gurau cikgu. Baik Okey, cikgu. siapa bertuah kita tentukan siapa dulu bertuah untuk mereka jawab soalan. Boleh Azhar? Boleh cikgu, Okey, silakan. kita tentukan siapa yang bertuah. Okey, kita tentukan. Jeng jeng jeng, kita lihat siapa yang Kenapa kena. tak pusing? Cikgu, saya tekan cikgu. Okey. Okey. Itu dia cikgu. Okey, jadi siapa yang bertuah? Okey, saya stopkan Okay, cikgu. Okey, nombor 2 Mukmin. Okey, Mukmin dah bersedia Mukmin? Okey, kita pergi kepada soalan dia. Okey, Sarawak dan Sabah merupakan sebahagian daripada alam Melayu. Nyatakan faktor yang mewujudkan hubungan Sarawak dan Sabah dalam kepulauan tersebut. Jadi Mukmin kena nyatakan faktor saja. Okey, silakan Mukmin. Silakan Mukmin. Faktor yang mewujudkan hubungan Sarawak dan Sabah dalam kepulauan tersebut ialah jaringan kegiatan perdagangan, pusat perdagangan dan pelabuhan di muara sungai, peluasan pengaruh kerajaan alam Melayu dan pengaruh agama. Okey, kita lihat adakah jawapan yang diberikan oleh Mukmin ni betul. Ya cikgu. Okey, kita tengok. Okey, kegiatan perdagangan pelabuhan, pengaruh kerajaan dan juga pengaruh. Okey, betul Azhar. Betul cikgu. Betul. 4, kalau kat situ 4 markah. Jadi cikgu nak bagi 4 markah juga. 2 Betul, cukup Azhar. Oh, 2. Cikgu cikgu bagi ni. Okey cikgu. Saya teruskan saya teruskan. Baik cikgu. Okey, untuk yang kedua siapakah yang bertuah? Okey, saya tekan sekali Jeng, lagi. jeng, jeng. Siapakah yang bertuah? Okey, bersedia semua bersedia? Okey, stop. Okey, kita ada yang bertuah ialah Alia. Okey, Alia dah bersedia Alia? Dah. Okey, kita tengok Okey, soalan cikgu, yang kita seterusnya. yang terakhir cikgu Okey, boleh. Okey, baik. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, buktikan kewujudan kegiatan perdagangan Sarawak dan Sabah dengan kerajaan luar. Okey, Alia berikan bukti soalan minta bukti. Silakan Alia. Bukti yang menunjukkan kewujudan antara perdagangan Sarawak dengan Negeri Sabah, terdapatnya pusat pembuatan tembikar di Gua Niah dan Bukit Tengkorak Sempurna di Sabah. Selain itu, terdapat juga pembangunan pelabuhan di utara Sabah. Yang terakhir juga, dan di sana juga terdapat pelabuhan yang mengeksport bersih dari Funan ke Champa. Okey. Terbaik. Betul cikgu? Betul. Itulah jawapan yang kita cari. juga kita ucapkan kepada Alia. Berapa markah cikgu? Macam biasalah bagi 2. Bagi 2 juga. Jadi saya akan bagi 2 markah untuk Alia. Baik tuan-tuan dan puan, sementara saya akan lekatkan markah tadi. Kita tengok markah yang terkumpul. Mukmin 3, Alia tadi kejap lagi saya akan masukkan 2, Hidayah 1, Arik belum lagi. Mungkin seketika nanti. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh Jangan Azhar. ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM.
KPM. Mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Mata pelajaran sejarah yang kita akan kupas hari ini bersama dengan cikgu kita, Cikgu Muhammad Wafiq Uthman daripada Mahat Hafiz Darul Ulum Al-Basriyah, Kuantan, Pahang, dan juga bersama dengan kita jurubahasa isyarat Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman, Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bersama dengan rakan-rakan saya yang sangat luar biasa daripada Mahat Hafiz Darul Ulum Al-Basriyah, Kuantan, Pahang. Baik cikgu, saya tak sabar sebenarnya nak teruskan pembelajaran kita. Jadi silakan cikgu. Okey, baik Azhar. Untuk segmen kali ini yang kedua ni kita akan pergi kepada kemunculan pemerintahan tempatan Sarawak. Okey, jadi untuk yang segmen kali ini kita akan lihat bahawa terdapat kepimpinan lah Azhar. Okey, jadi kerajaan awal di pesisir pantai dan juga di lembah sungai yang ada di Sarawak ni, mereka ni dah pun memiliki ciri-ciri tamadun tinggi yang seperti yang ada di kerajaan alam Melayu. Okey, sebab mereka ni tinggal berdekatan dengan sungai dan juga pesisir pantai. Dan suku kaum lain masih lagi berada dalam masyarakat kesukuan, sebab dekat Sarawak ni kan dia ada banyak suku-suku kaum kan. Dan mereka tinggal di kawasan pedalaman lah. Dan satu lagi ialah Kesultanan Brunei pun dia ada juga, mereka telah berjaya menyebarkan pengaruh di Sarawak. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, kemunculan pemerintahan tempatan Sarawak ni kita boleh bahagikan kepada dua lah, iaitu kepimpinan kesukuan dan juga kepimpinan lembah sungai Azhar. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Jadi kemunculan pemerintahan tempatan Sarawak. Okey, pemerintahan tempatan di Sarawak dibentuk di kawasan pedalaman dan juga di lembah sungai. Dan di kawasan pedalaman penduduknya telah membentuk sistem kepimpinan kesukuan. Jadi mereka ikut suku kaum masing-masing lah. Sebab tak ada lagi pengaruh luar yang datang. Jadi mereka hanya fokus kepada ketua dan suku kaum masing-masing. Ya cikgu. Okay. Kemudiannya kita pergi kepada di lembah sungai pula terdapat pemerintahan tempatan yang kemudiannya berubah kepada pemerintahan wilayah kuasa besar alam Melayu. Asalnya bermula daripada pemerintahan tempatan. Kemudian mereka ni ikut kuasa-kuasa yang datang lah. Ini dapat dibuktikan seperti adanya kerajaan Sambas dan juga Kesultanan Melayu Brunei. Okey. Baik. Okey, kita nak pergi kepada yang pertama tadi, iaitu kepimpinan kesukuan. Okey, jadi di kepimpinan kesukuan ni dia sebenarnya bermula di kawasan pedalaman Sarawak lah. Sebab di situ adanya kepimpinan kesukuan yang berbeza mengikut kawasan muara sungai. Dan mereka ni telah membentuk kepimpinan kesukuan mengikut kaum masing-masing. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, tak ada kuasa luar yang datang, sebab tu mereka ni bebas ikut ketua lah. Bebas ikut ketua yang tak ada kawalan daripada mana-mana kuasa di luar lah. Dan mereka sangat patuh Azhar kepada suku kaum, ketua suku mereka lah Azhar. Okey. Baik cikgu. Baik, di sini saya ada datangkan juga beberapa gambar lah. Okay, kita ada kaum Kenyah. Kaum Kenyah. Jadi kaum Kenyah ni adalah kaum besar di Sarawak. Dia adalah kaum Bumiputra yang besar di Sarawak lah. Dan kaum Kenyah ni mereka ni bersama-sama dengan kaum-kaum lain seperti Kenyah, Kelabit, membentuk Orang Ulu ataupun nama lain mereka Orang Ulu. Jadi Orang Ulu gabungan beberapa kaum termasuklah baik. kaum Kenyah ni lah. Dan mereka tinggal di kawasan Sarawak lah. Okey, yang keduanya juga saya ada bawakan gambar di sini, iaitu kaum lupa nak sebut tadi Azhar. Yang ini kaum Kenyah ni dia punya ketua dia ataupun ketua suku kaum dia adalah Peran Lepo. Dipanggil Peran Lepo. Peran Lepo. Okey, baik. Okey, kemudian kita ada yang keduanya ialah suku kaum Kelabit Azhar. Okey, suku kaum Kelabit ni pun sama juga, adalah suku kaum yang ada di Sarawak. Cumanya suku kaum Kelabit ni dia adalah etnik yang agak kecil lah, etnik terkecil di Sarawak. Dan mereka tinggal di kawasan pergunungan Sarawak dan sekitar Brunei. Dan ini adalah gambar lah, salah satu gambar daripada ketua suku kaum Kelabit, iaitu Laih Raih. Laih Raih. Dan tapi ini dia tak termasuk dalam kategori bersama dengan kumpulan Orang Ulu tadi lah. Sekali tadi. Okey, sekali. baik. Kaum Kenyah, Kelabit, ataupun kita panggil Orang Ulu lah. Dan biasanya kaum Kelabit ni mereka mengusahakan pertanian. Mereka tanam padi untuk hasilkan beras bario. Azhar pernah dengar? Saya tak pernah sebut. Beras bario. Biasa kalau pergi kita akan jumpalah beras tu. Dia dijual di sana. Baik. Okey. Dan yang tak asing lagi, kita ada yang ketiga, iaitu suku kaum Iban lah Azhar. Suku kaum Iban ni adalah suku kaum yang asal pribumi di Sarawak. Dan dia adalah suku kaum yang paling tua lah di sana. Dan suku kaum Iban ni
untuk ketua dia kita panggil tuai rumah. Bukan tuan rumah. Bukan tuan rumah. Tuai Tapi dia rumah. hampir-hampir lah tu. Ya, tuai rumah. Okey. Inilah ketua-ketua mereka lah Azhar. Ya, cikgu. Okey, boleh kita teruskan Azhar? Boleh cikgu, silakan. Okey. Okey, yang keduanya kita nak pergi kepada kepimpinan lembah sungai. Okey, tadi kita dah tengok kepimpinan kesukuan. Ya. Okey, yang ini lembah sungai. Okey, bagi kepimpinan lembah sungai, kaum Melayu yang tinggal di pesisir pantai dan di lembah sungai, mereka ni menerima pengaruh daripada kerajaan alam Melayu lah untuk membentuk pemerintahan. Baik. Jadi mereka ni yang ada dekat pesisir pantai dan lembah sungai ni ada terima kesan daripada kerajaan alam Melayu. Dan dua bentuk pemerintahan yang ada di sini iaitu kerajaan dan juga wakil raja. Baik. Kerajaan dan wakil raja. Okey, bagi kerajaan pula, kerajaan kawasan lembah sungai iaitu Sawaku, Samadong, Kalka, Saribas dan Melano. Ini adalah kawasan-kawasan kerajaan yang ada lah. Okey, dan mereka ni dah wujudkan interaksi antara kerajaan ni muncul seawal abad ke-7. Dan Baik, satu lagi dalam kepimpinan lembah sungai ni kita ada wakil raja. Okey, lepas ni cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Baik, cikgu. Okey. Baik, ini adalah sama juga kepimpinan lembah sungai yang melibatkan aspek kerajaan lah. Baik. Okey, di sini cikgu datangkan bukti kewujudan kerajaan kuno di Sarawak. Jadi bila kita kata bukti ni Azhar, murid-murid yang berada di talian dan di rumah, kita kena ada sumber lah. Ya. Okey, yang pertama sekali sumber daripada kerajaan Majapahit, iaitu sumber negara Kertagama. Okey, jadi dalam sumber ni dia telah menerangkan bahawa ada 4 kerajaan yang wujud pada ketika itu, iaitu Sawaku, Kalka, Samadong dan Melano. Ada 4 kerajaan. Okey. Dan sumber ini ditulis pada abad ke-14. Okey, manakala salah-silah yang lain, sumber yang lain, maafkan saya, salah-silah raja-raja Brunei dan juga Syair Awang Semaun. Jadi mereka melalui sumber ini ada 5 kerajaan yang wujud, iaitu Baik. Kalka, Sarawak ataupun Sawaku, Saribas, Samarahan dan juga Muka. Okey, jadi negara Kertagama ada 4 dan salah-silah raja Brunei Syair Awang Semaun ada 5 kerajaan. 5 kerajaan. Ini bukti, cikgu. Ya, bukti. Okey, saya datangkan lagi bukti yang lain Azhar. Ya. Okey. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan manuskrip hikayat Datu Merpati Jepang. Jadi ini pun sama jugalah bukti. Kita nak tengok ada kewujudan kerajaan kuno. Ya. Okey, jadi terdapat kerajaan di Santubong. Ada kerajaan di Santubong lah berdasarkan kepada manuskrip ni. Dan yang seterusnya adalah manuskrip Syair Tersilah Cetera Datuk Gudam dan Temenggung Abdul Kadir negeri Saribas. Jadi ada 2 kerajaan di situ, iaitu kerajaan Saribas dan kerajaan Kalka. Okey. Okey. Okey, dan tadi kita tengok kerajaan, ini kita pergi kepada wakil raja pula. Wakil raja. Okey, wakil raja. Okey. Sama juga di kepimpinan lembah sungai ni mereka ada wakil raja. Macam mana boleh adanya wakil raja ni? Yang pertamanya mereka ni mendapat pengaruh daripada kerajaan alam Melayu lah. Contohnya di sini kerajaan Sambas. Kerajaan Sambas ni dia terima pengaruh daripada kerajaan Majapahit. Jadi apa yang mereka buat? Mereka melantik pemimpin tempatan sebagai wakil. Nama pewakil raja, jadi mereka lantik wakil lah. Okey, dan Kesultanan Melayu Brunei pula dia telah melantik wakil terus ataupun pemimpin tempatan sebagai wakil mereka lah. Dan kita tengok satu lagi pentadbiran yang dijalankan oleh pembesar tempatan, iaitu wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Sama macam kerajaan alam Melayu, mereka ada pembesar yang mereka berikan kawasan untuk mereka takbir lah. Macam Kesultanan Melaka dulu, ada pembesar yang dapat kawasan-kawasan wilayah, pulau dan sebagainya. Azhar. Ya, cikgu. Okey. Okey, dan ini adalah sama juga sambungan untuk wakil raja. Kita ada sistem kedatuan. Yang terakhir sekali lah sistem kedatuan. Jadi sistem ini diamalkan oleh kerajaan Sarawak. Jadi contoh kerajaan yang terlibat adalah kerajaan Sawaku. Okey, kerajaan Sawaku ni ditadbir oleh Datu Merpati Jepang tanpa campur tangan Kesultanan Melayu Brunei. Dan mereka ni ada beberapa gelaran, Azhar. Baik. Okey, contohnya macam Datu, Abang, Dayang. Ini adalah gelaran-gelaran mereka lah. Baik. Dan golongan pembesar dikekalkan semasa pengaruh Kesultanan ini. Baik, cikgu. Okey, Azhar, kita nak balik kepada aktiviti, boleh ke? Boleh, cikgu. Ini yang saya rasa rakan-rakan saya ternanti-nantikan, cikgu. Ya, Azhar. Baik, cikgu. Kita teruskan, cikgu, dengan aktiviti. Okey, bersama-sama dengan kita ada inilah sampul yang saya telah sediakan. Okey. Jadi dalam sampul ni ada lokasi yang murid kena tentukan kawasan. Okey. Tentukan kawasan. Jadi minta mereka untuk pilihlah sampul, Azhar. Okey, jadi rakan-rakan kita ada 5 warna. Kita ada warna pink, merah jambu lah, merah jambu. Merah jambu, Kemudian biru,
ni orange, kita ada kuning dan juga hijau. Jadi kita nak buka saja ke untuk secara rawak ataupun nak pilih satu, cikgu? Kita angkat tangan Azhar. Okey, siapa yang nak mulakan dulu? Ya, betul. Okey, siapa yang nak mulakan dulu? Silakan. Mukmin, silakan Mukmin. Saya ingin memilih sampul berwarna orange. Warna orange, cikgu. Saya buka boleh, cikgu? Buka. Warna jingga, maksud saya warna jingga. Okey, kita tengok. Dia tulis lokasi A, cikgu. Ya, lokasi A. Okey, jadi minta murid untuk tentukan kedudukan lokasi A. Okey, di sana. Okey. Di lokasi A terdapat kerajaan Sawaku. Kerajaan Sawaku terletak di Santumbung. Okey, jadi yang pertama ialah kerajaan Sawaku. Kita tengok adakah betul jawapan dia. Okey, betul lah. Okey. Kerajaan yang A, cikgu. Ya, A. Kerajaan Sawaku. Betul ke, cikgu, jawapannya, cikgu? Betul, Azhar. Kerajaan Betul. Sawaku. Berapa markah, cikgu? Kita bagi 1. 1 untuk Mukmin. Ya. Okey, baik, kita teruskan, cikgu. Terus. Okey, siapa nak cuba angkat tangan? Silakan. Okey, Alia silakan. Alia nak pilih sampul apa, Alia? Sampul warna biru. Warna biru, cikgu. Okey, saya buka, cikgu. Silakan. Jeng. Apakah yang tertulis? Lokasi mana untuk Alia ni? Melekat pula. Okey. Lokasi B, cikgu. Okey, lokasi B. Okey. Silakan, Alia. Lokasi B iaitu lokasi yang menunjukkan kerajaan Samadong. Lokasi dia terletak pada Samarahan dan Sadong dan ia wujud pada abad seawal abad yang ke-7. Kata kerajaan Samadong, cikgu, kata Alia. Betul ke salah, cikgu? Betul lah. Lokasinya Betul juga? betul. Okey, saya Lokasi kerajaan Samarahan yang terdiri daripada Samarahan dan juga Sadong. Okey, seterusnya silakan. Satu markah, cikgu. Satu markah juga. Satu markah. Okey, baik, kita teruskan. Okey, Hidayu. Okey, silakan Hidayu. Nak pilih sampul berwarna? Sampul warna hijau. Warna hijau, cikgu. Saya buka warna hijau. Kita lihat siapa yang kena. Okey, ini dia minta lokasi D, cikgu. Ya, D. Di sini D. Okey, D. D di sini okey, ni. Lokasi D, apakah jawapannya? Hidayu. Lokasinya ialah kerajaan Saribas. Lokasi kerajaan Saribas di Lembah Sungai Saribas dan pengasas dia Pangeran Temenggung Abdul Kadir dan muncul awal abad ke-15. Okey, katanya, cikgu, kerajaan Saribas. Saribas, lokasi ni. Betul, cikgu? Nampaknya ada, kita perbetulkan sikit lah. Okey. Saribas di E sebenarnya. Cikgu dah berjawapan dah, cikgu. Okey, so jawapan ni dekat E. Dekat E, jadi. ya. So kita lekat siap-siap lah. Lekat siap-siap. Okey. Okey, jadi jawapan dia dekat E, Saribas. Lepas tu yang betulnya apa, cikgu? D. D lokasi apa D? Ada tengok jawapan. Okey, kerajaan Melano. Kerajaan Melano. Kerajaan Melano. Okey, jadi kurang tepat lah tadi. Kurang tepat lah. Alia, Hidayu. Okey. Okey, ada markah ke, cikgu? Kurang tepat? Tak ada markah. Tak ada markah. Okey, so last yang akhir C. Okey, C. Kan soalan C. Ya, jadi C ni tinggal satu je lah. Arik Danish. Jadi Arik Danish, apa jawapan untuk C, Arik Danish? Terdapat kerajaan Kalka di lokasi C. Kerajaan Kalka. Lokasi kerajaan ini Kuala Sungai Kalka, pengasas kerajaan Dayang Hubu dan Dayang Ruku. Okey, ini katanya jawapan dia, cikgu. Okey, itu tepat. Yang ni memang pasti tepat. Jadi ada markah ke, cikgu? Ada. Ada markah. Ada. Jadi satu markah untuk Arik Danish. Baik, kita teruskan juga, cikgu. Okey, teruskan. Okey, jadi inilah kawasan-kawasan tadi yang telah diberikan penerangan oleh murid saya. Okey, kita ada kerajaan Sawaku, lokasi Santubong, kerajaan Samadong daripada Samarahan dan Sadong, Kalka, kerajaan Kalka, Kuala Sungai Kalka, kerajaan Melano, dan yang terakhir sekali adalah kerajaan Saribas tadi. Okey. Saribas. Itu dia. Dan kita dah dapat belajar ini, kita dapat tahu berkenaan dengan bagaimana kewujudan kerajaan-kerajaan kuno, cikgu. Betul. Serta bukti-bukti yang telah pun didatangkan sebentar tadi. Dan kita tengok mata yang
terkumpul setakat ini, Mukmin berjaya kumpul 4 mata, Alia berjaya kumpul 3 mata, manakala Hidayu dan juga Arik Danish berkongsi mata yang sama, 1 mata, cikgu. Tapi jangan sedih-sedih sebab kita banyak lagi aktiviti yang kita akan laksanakan. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Silakan. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sarawak dan Sabah dalam Kerajaan Alam Melayu merupakan topik yang kita nak bincangkan hari ini dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga guru yang akan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Muhammad Wafi Osman daripada Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriah Kuantan Pahang dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda Kamruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga rakan-rakan saya yang sangat luar biasa daripada Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriah Kuantan Pahang. Baik cikgu, saya nampak depan saya ni cikgu meriah aja cikgu. Jadi apa yang kita nak fokuskan pada kali ini cikgu? Okey, untuk segmen yang ketiga ni Azhar, kita nak lihat kegiatan ekonomi. Oh okey, baik kegiatan cikgu. ekonomi. Jadi kita nak fokus kepada kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak sahaja. Okey, jadi kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak, kita tahu Sarawak ni sebuah negeri yang sangat luas. Jadi bila negeri yang sangat luas ni, mereka mempunyai sumber kekayaan yang banyak lah. Baik. Okey, jadi sebenarnya untuk kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak, berdasarkan sumber yang banyak tadi, dan bentuk muka bumi yang luas. Jadi kegiatan ekonomi mereka bergantung kepada faktor-faktor tadi itulah. Bentuk muka bumi, kawasan, suku kaum dan juga sumber alam semula jadi Azhar. Dan kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak ni yang utamanya mereka menggunakan kegiatan ekonomi sara diri. Maksudnya mereka hasilkan sumber ekonomi untuk kegunaan diri sendiri dan keperluan keluarga sajalah. Okey, itu yang utamanya. Baik. Okey. Seterusnya kita lihat juga bagaimana boleh berlakunya kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak ni. Sebenarnya dia kedudukan dipengaruhi oleh kedudukan dan tempat tinggal lah. Sebab kita tahu bahawa Sarawak ni kawasannya yang sangat luas dan berbeza-beza, tempat tinggal pun berbeza-beza. Jadi ini yang mempengaruhi kegiatan harian mereka serta kegiatan ekonomi yang mereka hasilkan. Contoh dia macam kita ada 3 tempat yang utama lah, 3 kawasan utama. Kita ada kawasan pedalaman, maksudnya di kawasan pedalaman lah Sarawak. Kemudiannya di kawasan muara sungai ataupun lembah sungai. Dan yang ketiganya di kawasan pesisir pantai. Mereka tinggal di kawasan pantai lah. Lembah sungai, pesisir pantai dan juga kawasan pedalaman. Jadi ketiga-tiga kawasan ni mereka mempengaruhi kegiatan ekonomi dan juga kegiatan seharian mereka. Okey, jadi kita pergi kepada hasil kerja murid lah Azhar. Sebab ini di sini dia yang meriah ni lah cikgu ni. Jadi sebenarnya Azhar, saya dah mintalah murid-murid saya ni untuk mereka hasilkan kerja projek mereka dan saya ada bagi markah sebenarnya. Jadi di sini saya ada bawakan sebahagian daripada hasil kerja mereka. Dan mereka pun dah siapkan sebenarnya di sekolah lah. Okey. Jadi kalau kat sekolah lagi banyak lagi lah. Mereka ada hasil kerja mereka sendiri. Dan di sini yang saya bawakan untuk tontonan ni lah. Dan kita nak minta mereka untuk terangkan Azhar. Boleh cikgu? Okey, kita nak mulakan dengan siapa cikgu? Okey, kita mulakan secara inilah Azhar. Okey, kita tengok yang pertama kawasan pedalaman Sarawak. Jadi saya nak minta murid saya untuk berkongsi hasil kerja mereka. Okey, silakan siapa angkat tangan untuk pedalaman Sarawak ni? Okey, Alia silakan. Hidayu, silakan Hidayu. Mana satu hasil kerja awak Hidayu? Di antara 4 yang ada di depan saya ni. Ini Yang ini Ini hasil kerja awak Tapi mereka ada buat di sana juga. Batu jatuh. Minta maafkan saya Hidayu. Okey, yang ni Okey, jadi dia kena perjelaskan cikgu lah. Dia ada buat yang di sekolah ada juga buat. Okey. Jadi Hidayu boleh tunjukkan hasil kerja di sana. Okey, silakan Hidayu. Okey, baik, silakan. Teruskan Hidayu. Ini ialah model
yang saya telah hasilkan. Okey, saya nak terang yang bahagian kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman, antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang Sarawak yang tinggal di kawasan pedalaman ialah mengutip hasil hutan. Disebabkan pertempatan mereka yang berdekatan dengan hutan dan dikelilingi banyak pokok, mereka mengutip hasil hutan. Dan seterusnya ialah memburu haiwan liar seperti kancil, rusa dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah aktiviti penanaman padi. Antara padi yang diorang tanam ialah padi huma. Oh, itu dia. Macam mana cikgu jawapan Hidayu, cikgu? Okey, memang itulah jawapan yang kita perlukan, iaitu kawasan yang pertama adalah kawasan pedalaman. Yang maksudnya masyarakat Sarawak ni ada yang tinggal di kawasan pedalaman lah. Jadi mereka memungut hasil hutan, memburu haiwan liar dan juga ada sebagainya yang membuat tanaman padi. Baik. Bila tadi Hidayu sebut padi huma, saya teringat padi huma. Okey, baik, kita teruskan cikgu. Okey, kita nak pergi kepada pertempatan yang kedua. Okey, silakan teruskan. Siapa? Okey, Alia. Okey, Alia, silakan Alia. Tunjukkan hasil kerja anda. Tunjukkan dulu. Hasil kerja Alia, okey. Jadi yang inilah hasil kerja Alia. Ya. Okey, baik, silakan Alia. Ini hasil projek yang telah saya lakukan. Di sini adalah kawasan lembah sungai. Kawasan lembah sungai ini biasanya berada di tepi sungai lah. Yang kita tahu kawasan di lokasi lembah sungai ini, kegiatan yang penduduk di sana selalu lakukan adalah kegiatan seperti menanam padi. Mereka juga selain itu mereka juga menanam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kaum yang biasanya melakukan kegiatan tersebut di lokasi lembah sungai adalah seperti kaum Melayu, Iban, Bisaya, Melanau dan Medayu. Baik, itu jawapan daripada Alia, cikgu. Macam mana, cikgu? Maksudnya itulah lokasi lembah sungai ini, maksudnya memang penduduk dia ada mengamalkan aktiviti untuk menanam padi dan juga ada yang menanam buah-buahan lah. Dan kaum yang utama sebenarnya Azhar, kaum Melanau dengan Bidayu. Okey. Baik, cikgu. Baik, kita nak teruskan, cikgu? Boleh, satu lagi. Okey, silakan. Silakan. Yang ketiga, silakan. Okey, Arik Danish. Silakan. Itu dia angkat dia punya hasil kerja dia. Okey, silakan. Model ini merupakan hasil kerja saya bagi pesisir pantai. Okey, Arik ni boleh angkat tinggi sikit tak? Kita nak tengok. Wow, cantiknya. Dia tunjuk betul-betul depan tu, marah tu. Okey, Arik ni silakan. Terdapat penduduk masyarakat Sarawak yang tinggal di pesisir pantai. Antara kegiatan penduduknya ialah perdagangan di kawasan pelabuhan, menangkap ikan atau dikenali sebagai nelayan bagi mencari rezeki dari hasil laut, membuat perahu bagi para nelayan dan akhir sekali pengusaha sagu yang merupakan kegiatan pengeksportan yang tinggi dan dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyuh, mana nak dapat sagunya? Wah, siap bagi pepatah lagi, cikgu. Dia memang macam tu hari ni, bagi pepatah pula. Oh, ya ke? Bahasa. Okey, baik. Silakan, cikgu. Bagaimana jawapan Arik Danish? Okey, itu ialah kawasan yang diterangkan oleh Arik tadi, kawasan di pesisir pantai. Jadi kita sedia maklumlah kalau kita tinggal di kawasan pesisir pantai ni, kegiatan utamanya ialah nelayan lah. Nelayan menangkap ikan. Dan ada juga aktiviti perdagangan dilaksanakan di situ. Okey, kita nak minta satu lagi boleh tak? Baik, cikgu. Yang terakhir tadi, cikgu. Okey, silakan. Silakan. Mukmin. Okey. Ini model saya hasilkan. Model ini ialah model sungai. Saya akan menerangkan kepentingan sungai. Baik. Sungai ini menjadi kegunaan harian kepada semua penduduk. Antaranya, contohnya, sungai ini boleh dijadikan sebagai untuk minum, mencuci pakaian, mandi dan serta mencuci pinggan mangkuk. Selain itu, pengangkutan sungai juga boleh dijadikan sebagai pengangkutan. Sampan dan bot menjadi pengangkutan utama untuk mengangkut penumpang dan bawa barang-barangan. Yang ketiga ialah pertempatan. Sungai menjadi kawasan pertempatan yang dikenali sebagai kampung air. Yang keempat ialah sumber rezeki. Sungai juga menjadi sumber rezeki kepada kawasan
kepada penduduk di sekitar itu. Yang kelima ialah perdagangan. Mereka menjalankan kegiatan ini sejak zaman berzaman lagi. Yang keenam ialah kegiatan rekreasi. Mereka menjalankan kegiatan ini seperti pesta regata dan acara perahu berhias. Baik, itu dia penerangan daripada Mukmin. Bagaimana cikgu? Memang itu yang kita perlukan dalam kepentingan sungai. Jadi dalam kepentingan sungai ini ada 6 kepentingan yang dibawakan oleh murid saya tadi. Kita ada kepentingan untuk kegiatan harian, untuk pengangkutan, untuk sumber makanan, untuk aktiviti perdagangan, pertempatan dan juga rekreasi. Jadi ada 6 lah Azhar. Ya cikgu. Baik cikgu. Dan okey. Ini kesimpulan cikgu untuk yang kali ini cikgu. Okey, silakan. Okey, jadi secara kesimpulannya lah Azhar dan juga murid-murid yang berada di rumah dan yang berada di dalam talian. Jadi kita dah lihat bahawa masyarakat Sarawak ni sebenarnya adalah masyarakat yang sangat bijak lah. Sebab kenapa bijak? Kerana mereka berjaya memanfaatkan sumber alam, sumber jadi. Dan mereka telah mempelbagaikan sumber keluaran kehidupan harian demi memastikan kelangsungan hidup mereka dapat diteruskan. Baik. Okey, dan yang paling pentingnya mereka sangat mahir menyesuaikan diri dengan bentuk muka bumi yang ada. Itu dia cikgu. Dan kita dah dapat tahu berkenaan dengan kegiatan ekonomi ni cikgu. Tadi penerangan tadi mereka ada markah ke cikgu? Memang kena ada markah. Memang kena ada markah. Jadi seorang berapa? Seorang 1 ke? Seorang 2 ke? Seorang 3 ke? 2 Seorang 2. Sementara saya nak lekatkan markah untuk keempat-empat rakan-rakan saya ni. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita nak teroka sama-sama mata pelajaran sejarah hari ini dengan topiknya Sarawak dan Sabah dalam Kerajaan Alam Melayu. Guru bersama kita hari ini kita ada Cikgu Muhammad Wafi Osman daripada Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah Kuantan Pahang, dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, serta rakan-rakan saya daripada Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah Kuantan Pahang. Baik cikgu, saya tak nak lengahkan masa lagi cikgu, kita nak teruskan penerokaan kita hari ini cikgu, silakan. Okey, baik Azhar. Untuk segmen kali ini Azhar, kita nak pergi kepada nilai Azhar. Ya cikgu. Iaitu kita nak tengok kepentingan muafakat lah. Seperti mana yang kita tahu, kepentingan masyarakat Sarawak ni dia sebuah masyarakat yang sangat besar dan mereka dah pun hidup dalam keadaan yang aman harmoni lah. Jadi kita nak lihat kepentingan muafakat di sini, iaitu muafakat ni perkara yang penting bagi memastikan perpaduan sentiasa kukuh supaya keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum dan agama dapat dipelihara dengan keadaan yang baik. Kemudian perpaduan yang ada di Sarawak ni sebenarnya sememangnya telah lama wujudlah, dan mereka ni seperti yang saya sebut tadi, mereka hidup dalam keadaan yang bersatu padu, hidup aman dan damai lah. Dan apa yang membuatkan mereka hidup bersatu padu? Mereka ada mengadakan pelbagai program lah, program muafakat, dan ini sebenarnya akan menambahkan interaksi antara kaum, antara satu sama lain lah, sebab mereka ni kan banyak suku-suku kaum. Jadi perlu ada program untuk meningkatkan permuafakatan di antara mereka. Itu dia cikgu. Itulah masyarakat muafakat lah Azhar. Okey. Jadi murid-murid yang berada di dalam talian, jadi cikgu nak minta mereka ni untuk menjawab soalan lah. Wah, ini dah terus soalan cikgu Terus soalan. Okey, baik. Okey, jadi yang pertama ni cikgu ada sediakan satu soalan di sini. Okay, kita nak tengok bukti permuafakatan ni wujud dalam masyarakat Sarawak. Jadi pelajar saya ni siapa yang nak jawab, dia kena datangkan bukti. Cikgu nak buka secara rawak ke ataupun cikgu nak pilih? Tak, mereka akan angkat tangan lah siapa yang akan jawab. Baik. Okey, siapa yang nak jawab untuk soalan yang pertama ni? Silakan soalan bukti. Alia cikgu. Alia lagi. Silakan Alia.
Terdapat 3 aspek pemufakatan yang wujud dalam masyarakat Sarawak yang menunjukkan bukti adanya pemufakatan antara Sarawak. Dari 3 aspek, iaitu aspek yang pertama iaitu aspek pentadbiran. Dari aspek pentadbiran, kepimpinan kesukuan diorang mengikut arahan pemimpin atau ketua Perdana Ipoh. Dari segi wakil raja pula, mereka bersama bentuk sistem kerajaan sendiri. Contoh kerajaan yang kita boleh lihat adalah kerajaan Kalkah. Seterusnya dari aspek pentadbiran itu, dia akan menghasilkan sistem pentadbiran yang tersusun dan juga teratur. Dari aspek kegiatan ekonomi pula, mereka melakukan aktiviti menuai padi. Dari aspek tersebut, mereka dapat merapatkan lagi mufakat antara sesama masyarakat. Dari aspek sosial pula, mereka menyambut perayaan pesta menuai Sarawak yang dilakukan oleh kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Selain itu, mereka juga melakukan pesta berulang yang kita boleh kenal sebagai pesta menuai dan makan tahun kaum Bisaya dan Kadayan. Mereka juga ada melakukan acara tibau, iaitu pesta kaum yang memerlukan permainan berhayun. Baik cikgu, itu jawapan daripada Alia. Bagaimana jawapan Alia cikgu? Okey, jawapan Alia sangat panjang tetapi jawapan yang tepatlah. Sebab dia dah merangkumi daripada aspek pentadbiran, ekonomi dan juga sosial. Baik. Okey, jadi pentadbiran tadi dia dah sebut dah pemerintahan ikut suku, ikut puak-puak dan ekonomi dan juga sosial lah. Baik. Berapa markah cikgu untuk jawapan yang panjang macam tu? 2 Azhar. 2 markah. Oh, ingatkan tadi 4 markah cikgu nak bagi. Okey. Baik cikgu, kita teruskan cikgu. Okey, untuk soalan yang kedua, cikgu bukakan juga di sini. Okey, untuk soalan ini cikgu nak minta siapa yang ingin mencuba angkat tangan. Okey, soalan dia berbunyi, jelaskan kepentingan muafakat dalam masyarakat. Jadi kita nak tengok apa dia kepentingan masyarakat yang ada dalam ni lah. Okey, sila angkat tangan. Kepentingan muafakat, sila. Baik, Arik Dennis cikgu angkat tangan. Okey, silakan Arik. Terdapat pelbagai kepentingan muafakat dalam masyarakat. Antaranya ialah mereka dapat memupuk perpaduan kaum. Mereka dapat mewujudkan kestabilan ekonomi, dapat mewujudkan sikap tolong bantu antara satu sama lain dan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Baik, itu jawapan daripada Arik Dennis. Macam mana cikgu? Okey, jawapan yang diberikan betul. Okey, jadi inilah kepentingan muafakat yang perlu ada dalam masyarakat lah. Kita nak hidup dalam suasana yang aman harmoni, nak memastikan perpaduan kita utuh, dan yang paling penting kita boleh melaksanakan aktiviti ekonomi dengan baik. Baik, itu dia. Berapa markah cikgu? Sama, 2. Oh, sama juga. Panjang pendek 2 markah. Okey. Sambil-sambil saya nak dekatkan markah je cikgu, mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap pembelajaran dan penerokaan kita hari ini cikgu. Okey, jadi sebenarnya hari ini kita dah lihat beberapa perkara lah dalam aspek kerajaan Sarawak dan Sabah, tapi fokus kita adalah berkaitan dengan Sarawak sahaja. Okey, jadi boleh ke Azhar kita nak minta murid yang memberikan rumusan? Boleh cikgu, tapi secara ringkas. Okey. Siapa cikgu? Jadi saya nak minta seorang lah. Okey, Mukmin angkat tangan. Silakan Mukmin bagi kesimpulan secara ringkas Mukmin. Okey. Silakan Mukmin. Kesimpulannya kita dapat belajar bahawa Sarawak ni ialah sebahagian daripada kerajaan Alam Melayu. Terdapat 5 kerajaan Alam Melayu yang ada di negeri Sarawak. Antaranya kerajaan Sawaku, Samadong, Kalkah, Melano dan Saribas. Dan kita juga dapat pelajari bahawa pemerintahan tempatan Sarawak terbahagi kepada 2, iaitu kepimpinan kesukuan dan kepimpinan lembah sungai. Baik, itu dia. Kita dapat daripada murid kita terhadap apa yang kita belajar inilah cikgu. Betul lah. Cikgu, bagaimana cikgu prestasi mereka cikgu sepanjang pembelajaran kita hari ini cikgu? Okey, prestasi mereka sangat baik sebab mereka berjaya menyiapkan tugasan yang telah saya berikan. Dan yang keduanya mereka berjaya menjawab soalan dengan betul lah Azhar. Baik. Okey, jadi prestasi mereka sangat cemerlang hari ini Azhar. Sangat cemerlang. Kalau dalam Arab ni sebab Mak Tafiz mumtaz. Mumtaz. Okey cikgu, bagaimana untuk murid-murid dekat luar sana yang sedang menonton pada ketika ini mungkin nak dapatkan bahan-bahan yang kita belajar hari ini, yang kita teroka, yang kita main aktiviti pada hari ini, macam mana cikgu caranya cikgu? Okey, murid-murid yang berada di rumah boleh dapatkan bahan-bahan dan juga pembelajaran kita pada hari ini di Pelantar D5 KPM. Baik, itu dia. Jadi beranda jangan lupa untuk terus bersama dengan kami walau di mana pun anda berada di Didik TV KPM. Dan sebagai akhir kita tengok markah terkumpul. Alia cikgu dapat 7 markah, Mukmin dapat 6 markah,
Arik dapat 5 markah dan Hidayu 3 markah. Itu dia. Tapi cikgu kata keseluruhan semua terbaik. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Wafi Osman daripada Mahat Hafiz Darul Ulum Al-Basriyah Kuantan Pahang. Sama-sama kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Sama-sama, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda Kamaruzzaman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan juga keempat-empat rakan saya di Google Meet pada ketika ini. Terima kasih banyak, minta maaf kurang-kurang daripada saya dan juga anda yang setia menonton di hadapan kaca TV. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.